persediaan bila mana kita menghadiri temuduga, sesi temuduga. Okey, of course bila kita dipanggil untuk attend any interview, okey, kita akan well prepared in terms of kita punya pemakaian, in terms of documentation yang kita perlu bawa. And then kita juga akan prepare macam mana nak jawab soalan-soalan yang mungkin akan ditanya oleh panel-panel penemuduga kan. Jadi kita tips-tips yang berkaitan dengan persediaan untuk menghadiri interview ni semua kita dah boleh dapat dalam Google, kita dah boleh tengok dekat YouTube, ataupun kita boleh tanya-tanya kawan-kawan kan, kita boleh dapat that tips. Tapi bagaimana kita menyediakan diri kita dengan sempurna untuk diterima waktu temuduga tu nanti. Begitu juga kita kena prepare diri kita dengan sempurna andai kata keputusan daripada sesi temuduga itu mendukacitakan, yang mana kita gagal dalam interview tu kan. Untuk kita move on dengan keputusan interview yang seperti mana yang kita expect, macam contoh kita nak that vacancy tu kan, jawatan tu, dan kita dapat, it's easy untuk kita meneruskan kehidupan. Macam contoh, of course lah kita akan rasa happy, kita akan rasa teruja nak memulakan pekerjaan tu kan. Jadi easy untuk kita meneruskan kehidupan. Tetapi bila mana kita gagal dalam sesi interview untuk mendapatkan pekerjaan, ia akan memberi kesan emosi kita secara negatif. Sedikit sebanyak akan memberi kesan because of mungkin dalam kalangan kita ada expectation tertentu. Macam contoh kita nak membantu keluarga, nak membantu adik-beradik, ataupun kita nak bayar hutang pelajaran dan sebagainya kan. Jadi kita ada banyak faktor yang akan memberi kesan kepada emosi kita. Jadi bila kita ada kesan-kesan negatif kepada emosi ni, ada yang mungkin akan menyukarkan kita untuk move on dan move forward untuk apply another vacancy kalau kita tak process this experience first. So adalah penting kalau kita gagal dalam interview, cakap dekat diri it's okay, belum ada rezeki, aku dah cuba yang terbaik. Dan paling penting adalah acknowledge your feeling first. Acknowledge feeling tu kena memperakui lah perasaan sendiri waktu tu macam mana. Mungkin ada part yang dalam sesi interview tu kita rasa tak puas hati, dan kita rasa nak marah, ataupun kita nak marah dengan diri kita sendiri, kenapa tak boleh jawab soalan yang ditanya tu dan sebagainya kan. Yang tu kita proses dulu. Proses sama ada nak proses secara individual ataupun nak bercakap dengan someone yang kita trusted pun boleh. Daripada perbincangan tu mungkin kita akan dapat new insights ataupun new idea macam mana kita boleh improve for another interview sessions nanti kan. Jadi bila dah acknowledge feelings, dah acknowledge the experience, dah proses semua part tu, jadi cuba cari point yang boleh menjadikan kita ni jauh lebih baik daripada sesi interview yang sebelum ni tadi. Mungkin ada part yang kita boleh perbaiki, mungkin ada part yang kita boleh advancekan lagi. Mungkin kita nampak low dari sudut self-esteem dalam sesi temuduga sebelum ni kan. Yang orang sekeliling nampak benda tu, kita mungkin tak nampak kan. Mungkin kita rasa kita dah cukup confidence, tapi mungkin di pandangan mata panel, belum cukup confident lagi. Cari lagi kerja-kerja yang relatable dengan kita punya background. Tapi kalau nak try another area pun boleh, cuma the possibility untuk dapat interview tu kurang lah. So make sure kita apply yang relatable dengan kita punya background dulu. Apa yang penting kena terapkan dalam pemikiran, it's okay untuk gagal interview. Gagal untuk interview itu bukanlah gagal dalam kehidupan untuk selama-lamanya. Kita masih ada peluang, kita masih ada ruang untuk kita lebih berjaya sebelum tu. Jadikan pengalaman gagal interview tu sebagai satu batu loncatan untuk kita jadi orang yang lebih baik.